Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, akan menemani anda dalam Road to Success SPM 2021. Alright, apa khabar semua? Harapnya semuanya dalam keadaan sihat-sihat, duduk di rumah, stay safe, stay at home, kita akan menang. Kalau kita keluar pada rumah pun, bercakap, pastikan kekal penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini kita nak belajar satu subjek yang cukup menarik, iaitu sains tambahan. Okey, anda mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Okey, kita ada di studio bersama dengan Cikgu Rosnizan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Okey, hari ini subjek kita sains tambahan Cikgu. Ya, sains tambahan. Kalau saya Cikgu, dengar je kata subjek sains, saya orang pertama akan duduk depan pintu kelas Cikgu. Cukup minat. Cukup minat. Ataupun nak lari. Ataupun saya nak berlari ke makmal Cikgu. Tak sabar nak buat uji kaji dan sebagainya Cikgu. Untuk eksperimen. Baik. Sebelum kita mula kelas Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, boleh. Okey, silakan Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, saya pula Cikgu boleh? Okey, boleh. Baik, hari ini subjek kita sains tambahan Cikgu. Dan kita nak fokus kepada ikatan kimia Cikgu. Ya, topik apa yang menarik kita akan bincangkan pada hari ini Cikgu? Dalam ikatan kimia ni, contohnya katakan kita nak sediakan satu bahan, maka kita perlukan bahan A, bahan B dan kedua-duanya bila kita campur akan jadi satu bahan yang baru. Lebih kurang macam itulah ikatan kimia dan berlaku ikatan kimia dalam tu. Tapi yang ni kita lebih kepada bahan kimia lah. Bukan nak buat masakan. Bukan nak buat masakan Cikgu. Campur bawang dengan campur telur jadi telur dadah. Yang ni campur atom A, atom B, dia akan jadi satu sebatian AB contohnya. Wow, lah. menarik Cikgu. Ya, insyaAllah. Baik, itu pandangan Cikgu. Jadi kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nabila Huda binti Kamara Azman. Saya merupakan pelajar dari SMK Kuala Selangor dan mengambil subjek sains tambahan. Pada mulanya saya menganggap subjek sains tambahan ini subjek yang sangat susah. Tetapi dengan dorongan dan bimbingan guru menyebabkan saya lebih memahami serta lebih tertarik untuk belajar subjek itu dengan lebih mendalam lagi. Assalamualaikum, nama saya Nur Eliza binti Adnan. Saya dari SMK Kuala Selangor. Saya merupakan pelajar subjek sains tambahan. Subjek sains tambahan ini mempunyai 3 disiplin, iaitu bio, fizik dan kimia. Pendapat saya subjek ini agak mencabar, dan jika kita fokus dalam kelas dan mendengar arahan cikgu, insya-Allah kita akan dapat menjawab semua soalan dan kekal sukses dalam subjek. Betul tu Dik. Kalau kita fokus dalam kelas, insya-Allah subjek ni tak akan jadi susah. Dia akan jadi mudah dengan ajaran yang diberi oleh cikgu lah kan. Cikgu dah bagi tips macam-macam, dah buat latihan dan sebagainya. Kalau fokus dalam kelas, kita boleh berjaya. Betul cikgu? Okey, ya betul, Jadi insya-Allah. sebelum cikgu mula kelas cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, mana murid-murid kita ni? Dah bersedia ke belum ni? Okey cikgu, mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita nak berkenalan dengan mereka? Boleh cikgu? Okey, boleh. Semuanya jejaka. Baik. 6 orang. Hari ni semua jejaka lah cikgu. Tapi siap saya tengok lagi. Siap cikgu, kenapa dah bersongkok ni cikgu? Nampak soleh je semua. Mungkin dia dengar ada Da'i Aiman kot.
Dia nak belajar Saya nak pergi ambil songkok jap boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab dia kata ada daya iman cikgu ada pakai daya songkok. iman. Tapi dia orang ni sebenarnya cikgu baru lepas main Zuhur. Ya, betul. Ke dia orang baru lepas solat berjemaah ni cikgu? Tak Mungkin kira lah kot. solat apa pun kan, solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak. Yang penting mereka akan mengikuti kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka. Kita nak berkenalan first kali cikgu dengan Amrin Hakim. Mana satukah jejakanya? Boleh kenalkan diri anda tak? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amrin Hakim bin Awang dan saya berasal daripada SMK Tengku Bariah. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Muhammad Yasir. Muhammad Yasir ada tak? Okey, sila kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah. Okey, seterusnya kita ada Ahmad Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Amin Ashraf bin Osmadi, bersekolah di SMK Tengku Bariah. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Amirul. Ahmad Amirul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amir Nazhan bin Muhammad Fauzi dari SMK Tengku Bariah. Dan kita ada Afiq. Silakan Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Farhan bin Mat Aziz dari SMK Tengku Bariah. Okey, dan akhir sekali kita ada Azham. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ni Azrul Azham bin Ni Azri Azam, sekolah di SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Ni set Terengganu belaka ni, set Terengganu Ustaz Ya. Okey, saya pun Terengganu juga. Ya. Saya rindu nak makan ikan celup tepung. ICT. Tapi sebelum kita cerita pasal ikan cikgu, apa kata kita berehat sekejap, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan teruskan pembelajaran kita dalam sains tambahan dalam topik cukup menarik, ikatan kimia. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syamimi Yasin binti Samsul Kamal, pelajar dari SMK Kuala Selangor. Sains tambahan ini terbagi kepada 3 disiplin ilmu iaitu bio, fizik dan kimia. Bio dan kimia lebih mencambar berbanding bio dan fizik, jadi perlukan pemahaman yang lebih untuk difahami. Latih tubuh berterusan dengan bantuan guru sama ada bersemuka atau secara online. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini subjek kita sains tambahan bersama dengan Cikgu Rosnizan. Cikgu nanti kemudian cikgu, nanti cikgu jangan lupa bawa kepuk leko cikgu ya. InsyaAllah. Itu favourite saya tu. Okey cikgu. Boleh. Kita nak belajar berkaitan dengan ikatan kimia. Mungkin cikgu boleh mulakan kelas kita pada hari ini dengan cikgu cerita sikit ikatan kimia ni berkaitan dengan apa. Tapi sebelum tu murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit. Muka kasih senyum sikit. Jangan muka ketat sangat kan. Pakai songkok tu dah cun dah, tapi muka kena senyum Okey. Baik cikgu, boleh kita mulakan kelas kita? Okey, boleh Ahmad. Okey, silakan cikgu. Okey, biasalah dia kalau sebut je kimia, muka memang akan jadi berubah. Nanti kita bubuh kimia kat muka dia cikgu. Bagi dia senyum sikit. Okey, untuk topik yang kelima, bab yang kelima lah, kita namakan ikatan kimia, di mana di dalam ni ada yang pertamanya adalah kita akan belajar tentang kestabilan unsur, yang kedua ikatan ion dan yang ketiga adalah ikatan kovalen. So ikatan kimia ni ada 2 sajalah, ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Okey, sebelum tu, so kita tengok bagaimana kestabilan unsur berlaku. Okey, yang pertama dinamakan pendermaan elektron, di mana atom kalau daripada kumpulan 1, 2, 13, di mana bagaimana kita nak tahu dia kumpulan 1, 2, 3, kita tengok yang belakang ni. Okey, yang ni dinamakan susunan elektron 281, atau kita tengok daripada struktur ni yang di luar sekali tu dia ada 1 elektron, 2 ataupun 3. So dia akan mendermakan elektron dan dia akan jadi oktet lah. Oktet dinamakan 8 lah.
So dia hilang satu elektron di situ dan dia akan jadi positif. Yang ni dinamakan di mana, yang ni contoh dibagi sini, natrium menderma satu elektron untuk membentuk ion natrium. Okey, manakala penerimaan elektron, okey, yang ni daripada kumpulan 17 sebelah kanan. Jadual kala dia sebelah kanan 17, 16 dan juga 15. So kalau 17 kita tengok 7. Kalau kita bebaskan 7, dia banyak. So kita terima satu, di mana satu elektron dia terima sini, dia akan jadi 2.8. 8 ni penuh lah. Okey, dan bila dia terima, automatik lah charge dia adalah negatif. Kalau tadi positif sebab dia derma, maka terima dia akan jadi negatif. So bila kita combine dua-dua ni, dia akan jadi satu ikatan kimia, sebatan kimia, dan ada ikatan kimia dia lah. Okey, dan satu lagi selain daripada dia derma dan juga terima, ada satu lagi dinamakan perkongsian. Kongsian dia akan duduk rapatlah yang ni. Okey, di mana kalau kita tengok sini 7 dengan 7, dia nak satu je jadi 8. 8 tu dinamakan dia stabil lah. Maka dia perlu kongsi 2 elektron. Okey, so bila kita kira satu line ni dia akan jadi 8 dan sebelah kanan pun dia akan jadi 8. Tak semestinya atom yang sama. Atom yang berbeza pun boleh juga. Ya, perkongsian elektron. Yang ni dia simple saja. Basic dia je. Okey, yang lebih gerung lagi kepada pelajar apabila kita sebut apa dia ikatan ion, apa dia ikatan covalent. Di mana di sini dia kena explain satu-satu, terangkan satu-satu apa yang berlaku. Okey, di sini saya tunjuk satu contoh lah. Okey, contohnya yang pertama, kalau kita tengok sini pembentukan sebatian ion klorida, natrium klorida, NaCl. Yang kita cerita tadi daripada satu atom A, satu atom B, bila dia bergabung melalui satu ikatan, maka dia akan jadi satu sebatian. Okey, di sini kalau kita tengok yang ni penerangan dia, yang ni gambaran dia. Kadang-kadang pelajar dia boleh tulis yang ni untuk jawab soalan, kadang-kadang dia tak ingat yang ni, dia tak pandai, dia hanya pandai dari segi grafik pun boleh. Okey, so kalau kita tengok di sini, okey, susunan elektron atom natrium 281 di sini. Okey, lepas tu atom natrium akan mendermakan satu elektron, nampak nak panah? Okey, satu elektron kepada klorin lah ini. Dia akan jadi ion natrium, Na positif. Yang kedua, susunan elektron bagi klorin 287, maka dia terima. Terima kita istilahkan di sini sebab dia anak panah ke arah dia. Maka dia terima satu elektron, dia akan membentuk ion Cl negatif. Inilah positif, negatif. So kita rapatkan dia tu, bukan kita rapat lah, dia akan tertarik antara satu sama lain sebab ion yang berbeza. Maka dia akan jadi sebatian ion natrium klorida. Okey, faham kan? Maknanya cikgu dia ada yang menderma dan juga ada yang menerima. Ya, betul. Yang menderma dia akan jadi positif, yang terima dia akan jadi negatif. Okey, cikgu. Maka dua cas yang berbeza positif negatif dia akan tertarik antara satu sama lain lah. Di sini dia ada satu ikatan, kita namakan ikatan Van der Waals. Okey, cikgu. Ikatan tu amat kuat lah. Okey. Baik, cikgu. Boleh kita teruskan? Okey, teruskan yang kedua, yang ni contoh. Yang tadi melibatkan satu-satu, yang ni melibatkan 2 elektron. Dibebaskan 2 elektron. Saya tunjuk dia bagi gambar lah. Okey, contoh magnesium ada 282. Bebaskan 2 elektron kepada oksigen. Oksigen dia ada 26. Maka dia perlu terima 2 elektron. Bila sebut 2, maka dia akan jadi 2 positif. Okey, yang ni 2 negatif. Bila ada 2 jadi 2 positif atau bila sama 2 positif 2 negatif, maka dia tertarik antara satu sama lain. Okey. Ikatan yang kuat lah di sini. So pembentukan sebatian ion bagi magnesium oksida. Okey, yang ni bagi ikatan ion. Dan satu lagi adalah ikatan kovalent. Sebelum kita pergi ikatan kovalent, apa dia punya sifat fizik dia? Okey, sifat fizik dia yang ni pelajar dia hafal je. Dan satu lagi sifat fizik untuk ikatan kovalent, dia lawan je. Okey, satunya adalah dari segi kekonduksan elektrik, di mana dia boleh konduksi elektrik dalam keadaan leboran dan juga larutan aqueous. Okey, kadang-kadang pelajar dia confuse ni. Leboran tu apa? Larutan aqueous tu apa? Nampak macam sama je, cikgu. Kita nampak sama. Yang sebenarnya keadaan leboran ni di mana pepejal, kita panaskan dia akan jadi lebur. Tetapi larutan, bila sebut larutan, kita larutkan dalam air.
Oh. Itu yang beza dia tu. Okey, yang kedua adalah takat lebur dan juga takat didih. Di mana takat lebur dan takat didih dia adalah tinggi. That's why lah kalau kita nak pecahkan ikatan dia tu, kita perlukan haba yang tinggi lah. Dia kena panaskan dulu. Dia kena panaskan, dia akan jadi lambat. Tapi dia mudah larut dalam air. Okey, contoh tadi adalah NaCl. NaCl, bahasa dalam rumah kita panggil apa? Apa ya? Mungkin murid-murid kita boleh bantu saya? Okey, di rumah kita selalu makan hari-hari. Makan hari-hari. Kita selalu masukkan dalam makanan. Dalam garam masakan kita. Ya, garam biasa. Kalau tengok situ bahan kimia kan, natrium dan juga klorin. Bila gabung dua, dia jadi natrium klorida. Jadi masukkan dalam masakan. Contoh nak buat telur dadak tadi lah. Masukkan betul, garam. Cikgu. Bau sedap kalau bau garam. Ya, betul. Okey. Okey, Cikgu. Okey, yang ni dia punya kegunaan dia. Contohnya kalsium oksida. Okey. Natrium klorida, yang ni semua adalah sebatian ion. Okey, kegunaan dia ni, yang ni contohnya dimasukkan ke dalam masakan sebagai bahan perasa yang tadi lah. Natrium klorida. Kita jarang sebut natrium klorida, kita sebut garam-garam. Itu bahasa saintifik garam juga. Masakan dia. Bahasa kimia dia adalah natrium klorida. Okey, Aiman, seterusnya kita pergi kepada ikatan kovalent. Yang ni lebih mudah berbanding dengan ikatan ion tadilah. Tapi kalau silap langkah, dia akan jadi susah. Okey. Yang pertama kita tengok bagaimana sebatian kovalent air terbentuk. Okey, kita tahu air adalah H2O, di mana satu atom oksigen dan juga dua atom hidrogen. Kenapa dua atom hidrogen? Okey, bila kita tengok atom hidrogen, dia ada satu. Okey, dia tak boleh nak derma. Kalau derma, dia tak boleh tinggal kosong. Okey, dia boleh terima. Kalau terima satu, tapi kita tengok keadaan dia macam mana. Kalau terima satu, nanti dia tak boleh duduk sendiri. Dia kena bergabung duduk dua. Baru boleh derma molekul. Ya, boleh molekul. Okey, yang kedua adalah oksigen. Di mana oksigen dia ada 6. Okey, 6 di luar. Maka nak cukupkan dia stabil jadi 8, dia perlu 2. That's why lah dia perlu 2 hidrogen. Dia akan kongsilah satu-satu. Dia perlu bergabung juga Ya, bergabung. Dia akan kongsi. Okey, sifat fizik dia. Yang tadi kondaksi elektrik boleh, tapi yang ni tidak boleh kondaksi elektrik dalam apa jua keadaan. Sama ada pepejal, leburan ataupun larutan aqueous. Yang kedua adalah takat didih dan juga takat lebur dia rendah. Yang tadi tinggi. Yang ni rendah, so kita guna sikit je haba, kita boleh dah boleh boleh cairkan dia maksudnya. Tapi dia tak boleh nak kondaksi elektrik lah. Okey, dan dia tidak larut dalam air beza dia. Tapi kalau kita nak larut juga, maka kita perlukan pelarut organik. Contoh alkohol ke apa, kita boleh larutkan sebatian kovalent. Dan kegunaan dia yang inilah, sebab dia boleh larut dalam pelarut organik, maka fungsi dia seperti alkohol tu. Contoh kosmetik. Okey, perubatan, penghasilan cat. Sebab tu kadang-kadang kita ada terdengar ataupun terbaca mana-mana kosmetik ni yang kalis air. Kalau kena airnya, dia tidak akan. Ada setengahnya bila kena air hujannya habis. Luntur makeup. Ada setengahnya yang guna kena air yang makeupnya tak luntur. Yang itulah sebab dia kalis, dia tak larut dalam air. So dia perlu pelarut lah untuk tanggalkan makeup. Okey, Aiman, beres? Cantik yang tu sedikit lah. Ini kegunaan yang kita sebutkan kovalent. Kovalent juga kovalent. Dalam kegunaan seharian kita. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Okey, dia punya bahan-bahan mentah dia lah untuk buat. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh soalan lah. Boleh cikgu? Kita dah belajar sedikit. Kita nak pengukuhan tu lah. Pengukuhannya dua ikatan tadi. Okey, pelajar, beres? Boleh teruskan kepada soalan. Yang ni pelajar kena jawab lah. Boleh cikgu. Ni nampak Aiman pelajar-pelajar semelang cikgu. Aiman boleh jawab sebagai ketua kelas lah hari ni. Kalau tak boleh jawab cikgu, biar ketua kelas je jawab. Okey, yang pertama, susunan elektron bagi unsur X ialah 288. Yang ni yang very simple lah. Apakah nombor proton bagi unsur X? Okey. Ada murid nak jawab? Boleh angkat tangan. Ini basic sahaja. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Itu dia nak jawab. Amrin Hakim. Silakan. Jawapan dia C, 20. Jawapan dia C, 20. Betul ke cikgu? Macam mana dapat 20? Macam mana dapat 20, Amrin Hakim? Kita tengok pada susunan elektron ni. Susunan elektron.
Okey, daripada susunan elektron dia tambah je semua. 2 tambah 8 tambah 8 tambah 2 dapat dapat 20. Ya, betul. Mudah sangat je Ya, mudah. Yang ni yang simple je. Baik. Okey, yang kedua. Yang ni susah sikit lah. Naik sikit. Okey, jadual tu menunjukkan susunan elektron bagi unsur K, L, M dan N. Okey, K, L, M, N ni dia ada susunan elektron dia. Apa pentingnya susunan elektron? Sebab kita nak tengok dia punya nombor belakang ni. Okey. Sama ada dia derma ataupun terima. Tapi soalan dia tanyanya, pasangan unsur manakah yang boleh membentuk sebatian ion dengan satu ion negatif dan juga satu ion positif. Yang ni dia kena hati-hati. Kadang-kadang pemahaman kita satu ni adalah nilai tu satu. Bukan maksudnya satu atom dia tu adalah negatif dan satu lagi tu adalah positif. Yang ni. So siapa yang nak cuba? Kita nak tanya murid kita siapa nak cuba untuk soalan yang kedua. Silakan. Ada tak yang nak cuba? Okey, silakan Yasir. Cikgu. M. K dengan M. Macam mana dapat KM? Kenapa boleh dapat K dengan M tu? Yang pertama kita tengok dulu sini. Ada nak jawab kan? Ada nak explain lebih sikit? Okey, silakan. Okey. Yang ni dia cantum-cantum je lah. Tapi sebelum dia cantum, dia kena tentukan dulu. Tentukan apa? Tentukan bila dia derma atau terima. Derma ataupun terima. Kena tentukan positif dan juga negatif. So kalau kita tengok sini, K dia akan jadi negatif, L negatif, M positif. Bermaksud kita boleh gabungkan K dengan M ataupun L dengan M sahaja. So K dengan K tak boleh, negatif dengan negatif. Kenapa yang ni tak ada? Sebab dia dah penuh. 8. Okey cikgu. Jadi jawapannya? So jawapannya adalah, yang ada di sini adalah K dan juga M. Baik cikgu. Kita nak jawab lagi soalan-soalan berikutnya. Nampak semakin menarik perbincangan kita ni cikgu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Cik Nasimah binti Muda, ibu kepada Munirah Najihah binti Mak Rabi dari Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, ingin mengucapkan selamat menjalani pembelajaran di alam cyber. Diharapkan anak-anak pelajar mampu mengekalkan momentum dan sentiasa fokus sepenuhnya bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM 2021. Semoga anak-anak pelajar beroleh kejayaan yang cemerlang. Selamat maju jaya, kita jaga kita. Okey, itulah nasihat ibu-ibu kita kan. Cikgu, yang mana kita sekarang ni seolah-olah macam kita dah kena adapt dah dengan keadaan sekarang ni, belajar di atas talian ataupun belajar di TV cikgu di Didik TV ni. Alhamdulillah kita ada Didik TV yang membawakan kepada anda pembelajaran secara mudah dan santai di rumah je cikgu Duduk depan TV. Duduk depan TV je sambil-sambil terus belajar. Baik. Cikgu, tadi kita dah jawab dua soalan. Soalan pertama dan soalan kedua. Yang apa kata cikgu? Objektif. Kita nak uji lagi murid-murid kita untuk soalan berikutnya cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan subjektif lah. Okey. Soalan yang pertama tu, jadual 1 menunjukkan maklumat bagi unsur J, L dan M. So biasanya soalan dia akan nyatakan lah, sebab kadang-kadang budak confuse, unsur ni tidak ada dalam jadual berkala. Sebab tu dia maklum huruf-huruf yang digunakan tu bukan simbol sebenar bagi unsur-unsur tersebut. Okey, A, siapa yang nak jawab? Okey, silakan. Yang ni mudah aja. Okey, Yasir. Yasir nak cuba ke? Boleh. Okey, silakan. Raja menunjukkan susunan elektron bagi atom natrium dan atom oksigen. Apakah sifat sebatian yang terbentuk apabila kedua-dua unsur bertindak balas? D. Larut dalam air. Dia baca soalan nombor 3 cikgu. Soalan lain tu. Itu soalan lain. Okey, boleh pergi kepada soalan yang keempat Yasir. Soalan keempat Yasir. Boleh Yasir? Soalan yang keempat, silakan. Dia patah balik belakang. Okey cikgu. Tak apa, dia tak pernah nampak. Tak apa cikgu, maklumlah jauh. Terengganu cikgu. Okey, soalan nombor 4 Yasir. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi unsur J, L dan M. Huruf-huruf yang digunakan
bukan simbol sebenar bagi unsur-unsur tersebut. Baik. Konfigurasi elektron bagi J 2.81. Okey, dan seterusnya untuk nombor proton L. Nombor proton untuk L 17. 17. Macam mana cikgu? Betul jawapannya? Kita tengok jawapannya. Okey, untuk J adalah 281. Okey, boleh juga baca 2.8.1, tak ada masalah. Boleh juga. Tapi yang ni dikena hati-hati. Dia tak boleh buat 2 koma. Bila koma itu adalah salah. Okey. Sorry, 2 koma betul. Tapi kalau dia buat 2 titik bertindih, itu adalah salah. Titik bertindih itu memberi maksud nisbah. So jadi dia tu kena jawapan yang betul cikgu? 2.8.1 ataupun 2. Yang ni yang version lama, version zaman saya belajar dulu. 2 koma, tapi pelajar sekarang ni dia tak jumpa dah yang ni. Dia Aiman pakai pun titik tak jumpa yang ni rasanya. Yang dia jumpa adalah titik lah. Okey, dan L yang ni maka dia 17 tambahlah semuanya. Akan dapat nilai 17. Betul lah. Jadi jawapannya betul. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang B. Dia tanya maksud nombor proton. Silakan. Ada murid kita nak cuba? Okey, Amirul. Silakan Amirul. Yang dimasukkan dengan nombor jawapan dia bilangan proton dalam nukleus bagi suatu atom. Okey. Betul cikgu? Sebut nombor proton. Rasanya betul lah tu kot. Okey, bilangan proton dalam nukleus bagi suatu atom. Bilangan proton juga sebab proton ni dia punya tu dia duduk dalam nukleus atom berkenaan. Okey, betul lah. Tapi kalau dia jawab bilangan proton dalam nukleus sampai sini je pun saya terimalah. Boleh terima cikgu. Walaupun tak komplit jawapan tu tak apa. Janji dia ada sampai maksud dia cikgu. Ya betul, sampai maksud dia. Sebab dia berada dalam nukleus. Okey, C. Siapa nak cuba? C? Saya cuba cikgu. Yang ni lagi senang. Alamak, suspend cikgu. Unsur manakah dalam jadual 1 ialah gas lengai cikgu? Saya cuba. Boleh. Jawapannya M cikgu. M. Kalau tanya kenapa, nanti gabrak. So berdebar tu cikgu. M kalau kita tengok balik jadual yang sebelum tadi, sebabnya di hujung dia tu 8 penuh. Yang tu bagi gas lengai ni kita tengok contoh saya bagi. Walaupun tak sama dengan yang belakang tu, contohnya dia ada 8 hujung, stop situ. Ataupun mungkin ada satu lagi 8. Janji dia 8. Jangan ambil 8 yang tengah sebab sebelah dia ada lagi. Okey, dia stop situ. So 8 ni adalah kumpulan gas lengai kumpulan 18. Okey, D. Okey. Ada yang nak jawab D? Silakan. Ada murid kita nak cuba? Silakan Amin Ashraf. Apakah unsur J bertindak balas dengan unsur L? Apakah sebatian yang terbentuk? Sebatian ion. Okey, J dengan L sebatian ion. Betul cikgu? Okey, jawapannya betul, sebatian ion. Sebab satu positif dan juga satu negatif. Okey, seterusnya. Ada yang nak jawab bahagian silakan. Yang kedua. Afiq nak cuba Afiq? Afiq Farhan. Okey, silakan. Unsur yang manakah menerbangkan elektron? Unsur J. Yang menerbangkan elektron adalah unsur J. Ya, betul. Betul cikgu? Betul. Okey, dan E? Silakan. Okey, Yasir. Silakan Yasir. Nyatakan satu sebab bagi jawapan D3A2. Mempunyai satu elektron pada petala terluar. Okey, so dia perkataan ni derma. Okey, derma, so kita tengok dia punya konfigurasi elektron. Itu tanda dia cikgu Tadi dia beritahu tadi jawapan dia apa? 281. So bila 1, maka dia mempunyai satu elektron pada petala terluar. So bagaimana kita nak tahu dia ni menderma? Bila ada di belakang 1, 2 atau 3. Itu saja. Itu maknanya menderma. Dia akan menderma. Okey, yang kedua kalau terima adalah 5, 6, 7. Okey, yang ni dia nak jadi 8 lah maksudnya ni. Yang ni dia akan terima. Yang ni bila dia derma, maka kita ambil
nilai sebelum dia pun sama, akan jadi 8 ataupun 2 lah. Okey, boleh kita pergi seterusnya Aiman? Silakan cikgu. Okey, bahagian F. Yang ni tinggi sikit lah dia punya soalan dia. Ni mencabar sikit cikgu mencabar. Sikit je lah, tak banyak-banyak lah. Cuma kalau kita tengok biasa pelajar kalau baca banyak ni dia kurang sikit, padahal yang atas ni adalah info yang berguna untuk jawab dia. Untuk mendapatkan jawapan ni. Untuk mendapatkan jawapan. So siapa nak cuba? Baik, silakan. Amrin Hakim, silakan. Tak buka mic dah. On-kan mikrofon. Nyatakan jenis ikatan kimia dalam sebatian itu. Ikatan kovalen. Okey, bagaimana dia dapat ikatan kovalen? Macam mana boleh dapat ikatan tu? Okey, boleh bacakan pada awal tak? Silakan Amrin Hakim. Unsur L bertindak balas dengan suatu unsur lain. X untuk menghasilkan sebatian SL. Tindak mengkondensasi elektrik mempunyai takat lebu yang rendah. Okey, so dia ambil sinilah. Nyatakan jenis. Okey. Okey, teruskan Amrin Hakim. Okey. Nyatakan jenis ikatan kimia dalam sebatian itu. Ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen. Okey. So betul lah. Betul jawapan cikgu. Kovalen sebab sini. Okey, sorry, ini typing error sikit. Sini adalah tidak mengkondensasi elektrik dan mempunyai takat lebur yang rendah. Yang tadilah takat lebur yang rendah, maka dia adalah ikatan kovalen. Dan bahagian yang kedua, tentukan kumpulan bagi unsur X dalam jadual berkala. Okey, silakan. Okay, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Yasir nak cuba. Silakan Yasir. Tentukan kumpulan bagi unsur X dalam jadual berkala. 14. Okey. Dia berada kumpulan. Okey, jawapannya adalah 14 cikgu. 14. Okey, saya bagi dia punya ni. X. Keliling dia ada L, betul? Okey. Bermaksud keliling 1, 2, 3, 4. Bermaksud nilai X di hujung dia adalah 4. Sebab dia berkongsi dengan 4 atom L. Maka kalau ada 4 belakang, maka dia adalah kumpulan 14. Yes, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Nombor 5? Okey, nombor 5, jadual 2 menunjukkan struktur atom bagi unsur K, L dan M. Objek yang digunakan bukan simbol yang sebenar bagi unsur-unsur itu. Jadi biasalah ada soalan yang sebelum tadi dia bagi susunan elektron atau konfigurasi elektron. Yang ni dia bagi struktur atom, masih lagi kita boleh dapatkan dia punya susunan elektron. That's why lah soalan bawah tu dia tanya susunan elektron bagi unsur K dan juga unsur M. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Okey, silakan. Ada yang nak cuba? Alright. Amin Ashraf, silakan. Boleh bacakan soalan terlebih dahulu? Jadual 2 menunjukkan struktur atom bagi unsur-unsur K, L dan M. Objek yang digunakan bukan simbol yang sebenar bagi unsur-unsur itu. Katakan susunan elektron bagi unsur K 2.1, unsur M 2.8.7. Okey. Bagaimana dengan jawapan cikgu? Okey, jawapannya 2, dia tengok yang pertamanya, yang pangkah ni adalah elektron. Okey, so 2, 1. Betul lah? 2, 1. Maka yang kedua M, dia tengok yang pertama ada 2, yang ni ada 2. So yang ni ada 8 dan yang ni ada 7. So 2, 8, 7. Ya, betul. Baik. Okey, seterusnya. Okey, B1. Kita nak minta tolong sahabat kita Amirul Nazhan. Boleh cikgu? Okey, boleh je sahabat. Okey, silakan. Berapakah bilangan elektron dalam petala terluar untuk selenang elektron oktet? Jawab 8. Okey, oktet 8. Aiman biasa dengar ke? Tak biasa cikgu. Tak biasa? Dah lama tinggal lah sekolah. Lama dah tinggal cikgu. Okey, bila sebut oktet, kenapa 8?
Biasa kita sebut pentagon, oktagon. Oktagon tu kataan okey. Okey, jangan pula nanti pergi kepada Oktober lain, Oktober 10. Jadi kita pergi macam oktagon apa semua, tapi yang tu sisi. So yang ni octet tu maka adalah 8. Dia dua je. Satu dinamakan octet, satu dinamakan duplet. Duplet tu 2. Octet 8, 2 tu je. Dia tak main benda lain. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, B2. Ada murid nak cuba? Silakan. Okey, Yasir, cuba. Silakan. Nyatakan satu unsur yang ditunjukkan dalam jadual 2 yang mempunyai susunan elektron oktet. L. Unsur L. Betul je. Okey. Bagaimana dia dapat L? Jawapannya ya betul. So kita tengoklah betul ke tidak L tadi. Okey, kita tengok sini. 2 dan keliling dia ada 8. Betul lah. Okey, seterusnya. Okey, baik cikgu. Seterusnya apa kata kita rehat terlebih dahulu cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak jawab lagi soalan-soalan yang orang kata biasalah masuk dalam exam ni cikgu. Biasa. Jadi kalau kita selalu buat latihan, kita akan dapat jawab dengan mudah. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Puan Syarifatul Fatihah binti Yusof, ibu kepada Anis Fakihah binti Abu Bakar, calon SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Cenering, Kuala Terengganu. Mama doakan Kak Cik dapat buat yang terbaik dalam SPM nanti. Walau apa juga keadaan pembelajaran sekalipun, sama ada bersemuka atau PDPR, fokus dan kesungguhan itu lebih utama. Dan saya juga mendoakan semoga calon-calon SPM 2021 mendapat kejayaan cemerlang, insya-Allah. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, untuk subjek sains ni cikgu sains tambahan ni. Ya. Masuk tahun ke berapa dah ni cikgu? Ya, ni tahun ke-18. 18 cikgu Oi, kalau 18 tahun ni agaknya kulit ke kulit cikgu ya. Tapi sebabkan ni 2 tahun tahun lepas dan tahun ni dia silibus baru. Jadi ada benda barulah yang kena belajar. Dan dikhabarkan cikgu merupakan guru cemerlang sains tambahan juga cikgu. Alhamdulillah dapat guru cemerlang start 2010. Wah, tahniah cikgu Jadi orang kata tak rugilah cikgu datang jauh-jauh ni untuk mengajar kita subjek sains tambahan cikgu, betul? Ya, kita share sedikit lah. Terima kasih banyak cikgu. Kalau banyak tu datang daripada student sendiri lah, latih tubi dia dan sebagainya. Kita hanya membantu sebahagian. Betul cikgu. Terima kasih banyak cikgu Tapi cikgu, lepas ni kita nak masuk satu bab yang mungkin lebih sukar sikit sebab dia melibatkan esei cikgu. Yang ni bahagian esei. Bahagian esei ni dia kalau soalan sebenar dia ada 2 bahagian. Tapi yang ni saya ambil salah satu bahagian lah. Dia membawa markah 20. Bila dengar eseinya tak semestinya buat karangan panjang. Kemudian dia cut sebab eseinya dia panjang tu sebab kadang-kadang dia ada yang markahnya lebih sikit. Ada yang markah dia simple. So kita tengoklah. Boleh cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, ya boleh. Saya nak pakai cecair pembasmi kuman tu cikgu. Boleh. Sebab tadi saya terpegang meja cikgu. Saya pegang sikit dan saya kena cuci tangan saya cikgu. Boleh. Silakan cikgu. Seterusnya kita pergi soalan nombor 6 lah. Soalan esei, jadual 3 menunjukkan susunan elektron bagi unsur Q dan juga unsur R. So dia bagi 2 unsur saja. Yang tadi banyak-banyak unsur, yang ni kenapa bagi 2? Sebab nanti dia tanya mungkin dari segi ikatan kimia, sebatian yang terbentuk dan sebagainya lah. So kita tengoklah. Ada yang nak cuba untuk bahagian 1? Silakan murid-murid kita. Ada yang nak cuba? Afiq, nak cuba Afiq? Silakan. Tiga menunjukkan susunan elektron bagi unsur Q dan unsur R. Unsur Q susunan dia ialah 2.1, unsur R 2.7. Apakah yang dimasukkan dengan susunan elektron? Susunan elektron ialah susunan atom elektron di luar nukleus.
Okey, cikgu. Macam mana dengan jawapan sahabat kita, cikgu? Yang ni dia tengok susunan elektron. Yang tadi kalau kita tengok pada struktur yang sebelum ni, dia ada nukleus, lepas tu dia ada elektron di luarnya. That's why lah jawapannya adalah susunan elektron, susun atom elektron di luar nukleus. Oh, di bahagian luar je Ya, maksudnya dia ada nukleus and then di luar yang pertama, yang kedua. So dia settle lah. Yang pertama startingnya adalah 2 elektron dan kalau yang ni 1 maka ada 1 je lah di luar. 1 je? Kalau ada 7 maka dia ada 7. Yang itu dinamakan susun atom elektron di luar nukleus. Maknanya kalau dia ada yang ketiga, cikgu, kalau ada yang ketiga mesti kena penuhkan dulu 8 and then barulah yang ketiga selebihnya. Dan seterusnya lah. Dia ikut susun atom dia lah. Baik, cikgu. Okey. Seterusnya cikgu? Yang kedua. Okey, yang ni besar sikit 6 markah. Yang ni markah banyak, cikgu. Kok Aiman nak cuba ke boleh? Tak ada masalah. Baik, cikgu. Saya nak cuba boleh, cikgu? Boleh, Aiman. Tak ada masalah. Okey. Kestabilan unsur Q dan unsur R adalah berdasarkan susunan elektron. Sama ada duplet atau oktet. Terangkan bagaimana unsur Q dan unsur R mencapai kestabilan. Baik, kita cerita mula sekali elemen Q. Okey, untuk unsur Q dulu. Unsur Q terlebih dahulu mempunyai 1 elektron valen. Seterusnya atom Q menderma 1 elektron dan mencapai susunan elektron duplet. Itu untuk unsur Q, cikgu. Kita tengok dulu jawapan dia betul ke tak sebahagian. Betul ke tidak tu? Okey, elemen Q ataupun kita namakan elemen ke unsur ke mana-mana boleh lah. Tapi bila kita nak sebutnya dia adalah atom. Okey, yang Aiman sebut tadi betul, ada elektron valen 1. Okey, cikgu. Okey, yang kedua derma, sebab dia elektron valen dia 1 maka dia derma. Yang tadi kita belajar kan 1 2 3 dia akan derma. Dan bila dia dah derma, dia akan tinggal yang sebelum. Yang sebelum kita nampak 2 je tadi. Sebab dia tinggal 1 lah, cikgu. Susunan elektron dia adalah 2 1. Bila kita dah derma yang ni maka tinggal 2. 2 ni dinamakan duplet. Tinggal 1 dapatlah 3 markah. Alhamdulillah. Tapi tak cukup, cikgu. Tak cukup, nak lagi 3 lagi. Okey, boleh bagi lagi. Okey, Aiman, seterusnya untuk R. Okey, seterusnya, cikgu. Yang untuk R mempunyai 7 elektron valen. Atom R menerima elektron. Dan yang 3 mencapai susunan elektron oktet, cikgu. Okey, kita tengok. Okey, 7 elektron valence sebab dia datang daripada 2.2. 7. Maka bila 7 dia terima betul dan mencapai oktet. Oktet ni apa? 2. Bila dia terima 1 dia jadilah 8. Yang ni dinamakan 8 ni kira komplit juga Ya, komplit. So dapatlah 6. Okey, 6 lah. Okey, 6 dapat 6 markah. Terror lah tu. Baru belajar sekejap dah pandai lah. Betul, cikgu. Nanti boleh dapat A+, cikgu. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga lah. Ada student nak bantu bagi jawapan. Silakan. Okey, siapa nak cuba? Kita nak minta tolong lah. Dekat Amrin Hakim. Amrin Hakim boleh bantu, Amrin Hakim? Boleh. Okey, silakan. Sabar, sekejap. Okey, tak apa. Kita minta bantu Amirul dulu. Amirul boleh bantu Amirul. Amrin Hakim ni buat apa ni? Main game ke apa? Dia tengok cari buku kot cari jawapan. Banyak sangat otak tu. Cari jawapan dia. Okey, Amirul. Boleh cuba? Boleh. Okey, silakan. Akan dia Q Q tambah E. Okey. Okey, boleh bacakan soalan sikit tak? Berdasarkan jawapan anda, bina A2, tuliskan persamaan bagi pembentukan ion Q dan ion R. Jawapannya Q ada panah, Q elektron positif tambah E elektron negatif. Okey, so kita try tengok betul ke tak? Betul ke tak ni? Okey, Q anak panah ni maksudnya Q dihasilkan Q positif tambah E maksudnya dia kehilangan satu elektron tadilah. Okey, that's why lah kita letak sebelah kanan. Kita boleh letak Q yang ni yang version lama punya. Hilang elektron, hasil dia Q positif pun boleh.
So nampak hilang ni, tolak ni tak cantik, dia hantar sebelah kanan macam matematik lah. Betul. Dia hantar sebelah kanan, dia akan jadi positif tambah lah. Yang kedua adalah R, terima 1 elektron, dia jadi R negatif. So dapat 2 markah. Okey, yang keempat dari segi lukisannya, kita nak lukis rajah dia. Okey, silakan Yasir. Boleh ke Yasir? Yang ni rajah ni kena lukis ada A4 ke tak tu? Kalau tak ada, saya je lah bagi jawapan. Siapa nak cuba? Dia kena lukis sikit. Ada yang lukis. Ada yang dah lukis tadi, tengok yang standby awal. Okey, angkat tangan dia. Cuba angkat jawapannya apa. Dia cari jawapan tadi tu lah, cikgu. Okey, Abdul Hakim, silakan. Banyak sangat kertas tu. Okey, yang keempat. Okey. Wah, dah siap jawapan lah, cikgu. Okey, macam mana cikgu? Boleh kita semak jawapan Amri Hakim? Boleh tunjukkan jawapan di skrin? Angkat dia di skrin. Boleh angkat jawapan? Tunjukkan kat kita semua. Okey. Dia ada 1, dia ada positif Q, dan R adalah negatif. So nampak elektron dia tu 2 dan juga satu lagi tu 718. Macam mana cikgu? Ya, samalah. Okey. Kita boleh je buat sebab dipanggil titik dan silang. Titik ni titik lah. Yang silang ni yang pangkah. So yang ni kita nampak di sini dia terima. So terima daripada siapa? Yang ni dia sama dengan ni Q. So Q hilang 1, dia akan jadi positif. R dia terima 1, dia akan jadi negatif. Okey, jawapan betul cikgu jawapan betul lah tu. Okey, tahniah Amri Hakim. Okey, dan yang seterusnya yang kelima. Aiman nak jawab ke? Baik, saya nak cubalah cikgu. Jenis ikatan dia. Nyatakan jenis ikatan yang terbentuk antara unsur Q dengan unsur R, cikgu. Saya cuba? Ya, boleh, Iman. Ikatan ion, cikgu. Ikatan ion. Okey, sebabnya cas yang berbeza. Okey, baik cikgu. Saya seronok cikgu bila dapat jawab soalan ni. Bukan apa cikgu? Maknanya tengok cikgu punya pengajar ni sangat berkesan kepada murid-murid cikgu. Sebab itulah cikgu dapat guru cemerlang sains tambahan cikgu. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan pembelajaran kita pada hari ini dan sedikit nasihat daripada cikgu untuk murid-murid ni supaya terus belajar walaupun duduk di rumah cikgu. Okey, boleh Man. Nasihat saya macam biasalah di sekolah pun saya selalu nasihat kepada pelajar, yang pentingnya latih to be. Dan kita bezakan dari segi yang ni, kalau bab yang ni ikatan ion bagaimana dia terbentuk, ikatan kovalent bagaimana yang terbentuk, dan juga perbezaan dua ikatan berkenaan dari segi sifat fizik dia dan juga dia punya kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita. Sebab kadang-kadang bila kita tengok kehidupan seharian kita banyak benda, and then kita boleh tahulah apa benda ni dan boleh relate dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, terima kasih cikgu. Yang penting cikgu, latihan kena selalu buat tau walaupun duduk di rumah. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Cikgu Rosnizan dalam subjek sains tambahan cikgu, sains tambahan iaitu berkaitan dengan ikatan kimia. Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Terengganu. Nanti kita jumpa cikgu. Kita makan ikan celup tepung cikgu. Okey, kita berakhir di sini. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Bye semua. Lambai sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.